إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jemaat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa. Bertakwa dalam arti kata menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya, sama ada yang nyata ataupun yang sembunyi. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, lahirnya Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada alam sejagat, rahmatan lil alamin. Ia merupakan agama yang bersifat sederhana, dinun wasati. Kedatangan Islam sendiri telah mengubah paradigma peribadatan, mengubah cara-cara beribadat yang telah dijalankan oleh manusia daripada bergantung kepada makhluk kepada bergantung penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam telah mewarnakan dan mencorakkan kepribadian manusia kepada sebaik-baik kepribadian yang sesuai dengan firman Allah, contoh tauladan yang terbaik untuk kamu ikuti, yaitu kesempurnaan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk dituruti dan diikuti oleh sekalian manusia. Tapi walau bagaimanapun Islam datang dengan penuh lemah lembut, tanpa ada unsur paksaan dalam beragama. Tapi kenapa Islam masih dilabel, dicapkan sebagai agama yang melampaui batas? Termewah Islamนั้นเป็นศาสนาที่เดินทางสายกลางแต่ถึงกระนั้นอิสลามก็ถูกตราหน้าว่าเป็นศาสนาที่สุดโต่ง agama yang melampau. Demikian juga ada di antara umat Islam sendiri yang bersifat ta'assub, bersifat fanatik, ประเภทคลั่งลัทธิคลั่งศาสนาคลั่งมัซฮับที่ตัวเองสังกัดจนกระทั่งต่อต้านกลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างกัน ta'assub dalam menjalani kehidupan agama dan berbagai-bagai macam lagi. Syekh Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahawa sikap fanatik dan ta'assub kepada pandangan sendiri dan kepada guru dan kumpulan adalah salah satu daripada zahiratul ghulu ataupun gejala melampau-lampau. การที่คนใดคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีความคิดแล้วก็มีความ
คลั่งต่อลัทธิของตัวเองต่อความเชื่อของตัวเองหรือว่ากลุ่มของตัวเองหรือมัซฮับของตัวเองนั่นก็คือตามความทัศนะของกอรดาวีเขาบอกว่านี่คือความสุดโต่งโดยที่คนเหล่านี้เนี่ยtidak berkemampuan membuka perbincangan untuk membandingkan pendapatnya dengan pendapat pihak-pihak yang lain คนเหล่านี้เนี่ยไม่พร้อมที่จะน้อมรับความเห็นต่างจากตัวเองไม่สามารถที่จะมาถกเถียงกันในประเด็นต่างๆนี่คือความสุดโต่งอย่างหนึ่งของคนมุสลิมโดยคิดว่าทัศนะของตัวเองสิ่งที่ตัวเองและก็พรรคพวกยึดถือนั้นดีกว่าคนอื่นดีกว่ากลุ่มอื่นsidang jemaat yang dirahmati Allah sebenarnya ความสุดโต่งหรือว่าอัลกุลูmelampaui batas bukan terjadi terhadap umat Nabi Muhammad sahaja. Umat-umat terdahulu terutama kaum Yahudi dan Nasrani mereka itu bersikap melampaui batas ชาวนัสรานีและก็ชาวยาฮูดีหรือว่าอะห์ลุลกิตาบเนี่ยนิสัยของพวกเขาอย่างหนึ่งก็คือมีความสุดโต่งแล้วก็เกินขอบเขต sehingga Tuhan berfirman dalam Al-Quran ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq wahai ahlul kitab wahai orang Yahudi dan Nasrani jangan kamu sekali-kali melampaui batas dalam agama kamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka itu Yahudi dan Nasrani menjadikan orang-orang alim mereka menjadikan tok-tok guru mereka menjadikan baba-baba mereka menjadikan padri-padri mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan yang disembah. Menjadikan tok guru ketua agama sebagai Tuhan bukan berarti sembah, berarti turut. Baba kata haram, haram padahal dalam agama kata halal. Baba kata halal padahal dalam agama kata haram, kita turut. Lagu tu apa panggil mempertuhankan pemimpin-pemimpin agama, mempertuhankan ulama-ulama, mempertuhankan tok guru, mempertuhankan baba-baba, mempertuhankan ustaz-ustaz. Bukan tak nanti semua hak kena kata gini tapi tok guru kata kok lain, kita turut tok guru. Itu kata dalam Al-Quran ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanuhum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Dan satu sikap lagi orang Yahudi dan Nasrani, dia memuja-muja, mengangkat taraf Nabi Isa yang manusia biasa, akak lebih pada hak menjadi anak Tuhan wal masih ibn Maryam. Itu ada tidak dalam agama Islam? Ada. Misalnya kumpulan-kumpulan Syiah yang mengangkat Sayyidina Ali lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah-setengah forak kelompok Syiah hak yang sesat mengangkat Ali sebagai Tuhan. Mereka minta doa, minta tolong kepada Ali dan kepada Husain. Kalau ada mereka minta pertolongan, ya Ali, ya Husain, bukan ya Allah. Itu
melampaui batas. Ini keความสุดโต่ง akal manusia menjadi Tuhan. Dan satu lagi kumpulan-kumpulan tarikat batiniyah, kelompok sufi ที่มีความหลงทาง bukan sufi itu semua sesat, tapi ada aliran-aliran batiniyah, aliran-aliran makrifat yang banyak tempat kita tak kurang mana, tapi di negeri jiran Malaysia dan Indonesia ada kumpulan batiniyah yang mengagakkan syekh dia tu, ketua aliran mereka itu dapat martabat wali, dapat berhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam mimpi ataupun dalam yaqazah. Ya boleh Nabi mari majlis-majlis mereka, dalam selawat-selawat mereka boleh Nabi Muhammad mari dalam majlis mereka lama-lama tangis. Itu adalah hulu ความสุดโต่ง. Kalau di Indonesia ada Habib-Habib, bukan semua Habib, tapi ada Habib yang menyeleweng. Dia mendakwa kata dia ni keturunan daripada anak cucu Nabi Muhammad. Orang duk sanjung mereka, kucuk dia, akak dia lebih daripada manusia biasa. Ada Habib boleh jadi yang asal anak cucu Nabi Muhammad sungguh, tapi tidak adaการวิจัยค้นคว้า kata hak mana Habib hak tali yang mari daripada Nabi Muhammad sungguh. Tak ada ucai. Cuma kalau dia dakwa kata dia Habib, boleh jadi Habib daripada anak cucu Nabi Muhammad sungguh. Tapi banyak Habib walaupun dia anak cucu Nabi Muhammad, tapi perbuatan dia bercanggah dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak pakar lagu dia. Ada Habib yang mendakwa kata Habib tua bagi daripada Arab Yaman, hidung macung, mata celak, dia anak cucu Nabi Muhammad Habib. Orang pun kipak nak duk puji dia lebih daripada orang biasa. Itu adalah hulu fiddin. Dan ada lagi akidah. Kalau kita tengok dalam YouTube, puak-puak tarikat batiniyah ni, dia percaya kepada Nur Muhammad. Akidah mereka puak-puak tarikat ni, bahkan dia percaya kata Tuhan menjadikan segala makhluk ni daripada Nur Muhammad. Muhammad dijadikan oleh Allah daripada nur, bukan daripada tanah. Tetapi bahkan Nabi Muhammad kata kullukum min Adam wa Adam min turab. Tapi puak-puak tarikat percaya, ada yang berpegang kata semua makhluk ni hatta Jibril dijadikan daripada Nur Muhammad. Cuba kau tengok dalam YouTube, ada ustaz-ustaz dah kecek ambil hadis-hadis palsu, mari duk kata semua ni daripada Nur Muhammad. Ini bahaya. Panggil hadis-hadis palsu, akidah pegangan-pegangan yang sesat yang tersebar dalam media sosial pada hari ini. Sidang yang dirahmati Allah, kembali kepada masyarakat umat Islam sejak dulu sampai sekarang ada fiber fanatik kepada mazhab, iaitu mazhab fiqh. Ada pun dan fanatik kepada mazhab akidah. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri dia mengatakan bahasanya iza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Hak mana hadis sahih, itulah mazhab aku. Tapi yang hak jadi masalahnya orang yang pengikut-pengikut yang dakwa kata mazhab Syafi'i, kalau orang wari hadis sahih, dia tak dengar, dia tahu ni puak Wahabi. Hak orang buat hadis sahih
dituduh kata puak Wahabi. Padahal Imam Syafi'i kata iza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Hak mana hadis sahih, itulah mazhabku. Tapi kita panggil salah faham. Imam Syafi'i berkata lagi, kullu ma qultu fa kana an nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih fa hadithun nabi aula. Mana-mana pendapat aku, Imam Syafi'i kata, kalaulah bercanggah dengan hadis, fa hadithun nabi aula, maka hadis nabi lebih aula. Maka nabi hadis nabi, jangan ambil pendapat dalam mazhab aku. Kena hadis tong makon. Imam Ahmad ibn al-Hanbal, mazhab Hanbali, kata gini, la tuqalliduni wala tuqallidu Malikan wala Syafi'iyyan wala Auza'i wala Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan kamu turut aku, jangan kamu turut Imam Malik, jangan kamu turut Syafi'i, jangan kamu turut Auza'i dan Imam Ats-Tsauri. Tapi mu kena tengok dia ambil mana. Seolah-olah jangan kamu turut Tok Dala, Tok Berau, Tok Sekar, Albani, semua ulama di atas dunia, jangan kamu turut. Jangan taksub kepada baba tu baba ning, doktor tu doktor ning. Tapi mu kena tengok dia ambil mana. Ni panggil nak menjauhkan kita daripada kita tu kelang bukan. Imam Maliki kata laisa ahadun ba'da nabi illa wa yu'khadh min qawlihi wa yutrak illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik dalam ketua pengasas mazhab Maliki, dia kata segala perkataan tu selain pada nabi itu boleh kita ambil dan boleh kita boleh kita tahu mereka kaulun nabi, mereka kata nabi sajalah yang kita kena ambil. Ini adalah panggil hakikat yang sebenar yang kita kena tahu. Yang kita kena tahu bahwasanya sikap kita itu bertaksub kepada mazhab itu adalah benda yang salah. Sebenarnya kita orang awam, kita tak ngaji agama ni, tak ngaji syariah, tak ngaji fiqh, usul fiqh, Quran, hadis, kita tak ngaji, kita orang awam. Sebenarnya kita ni tak ada mazhab. Al-'ami la mazhabalah. Mazhab kita tak ada. Kita dakwa kata kita Syafi'i, tapi cincin ramai dah pen Syafi'i doi kamnut. ใครบอกว่าใครคิดเกิดใน3จังหวัดภาคใต้แล้วก็ในมาเลเซียเป็นชาฟาอีโดยปริยายไม่ใช่ Orang yang beranak Pakistan jadi Hanafi, dak. Orang yang beranak Mekah jadi Hambali, dak. Orang yang beranak di Sudan jadi Maliki, dak. Sebenarnya mazhab kita ni adalah mazhab tok guru yang mengajar kita. Kalau kita jadi anak murid ngaji dengan ustaz lek malam ada sejik, ustaz tu habis mengaji daripada Pakistan, dia mengajar fiqh Maliki, fiqh Hanafi, maka kita jadi anak murid dia tu kita jadi Hanafi lah. Kalau ustaz kita kelik daripada Saudi mengajar fiqh Hambali, kita jadi Hambali. Kalau ustaz kita balik daripada Sudan dan sebagainya, jadi Maliki. Apabila kita tanya masalah, kita tanya dia, kita tanya kalau ustaz yang bermazhab Maliki, kita turut dia, kita pun jadi Maliki. Masalah lain kita tanya ustaz yang bermazhab Hambali, kita jadi Hambali. Al-'ami la mazhabalah. Orang awam tidak ada mazhab. Sebenarnya hari ni kita nak duduk dalam satu mazhab yang panggil Syafi'i, ngaku kita ni pen Syafi'i ti kerat,
Tak ada siapa boleh jawab. Orang yang mengaji sendiri pun tak boleh. Orang panggil nak duduk dalam Syafi'i doi 100%. Contoh, dia suka terah. Kalau turut mazhab Syafi'i, kena suka dengan makan ahan lak ของประเทศนั้นๆ Kiyah dengan watama dan gandum. Pak kita berah. Tapi kita suka terah dengan duit. Kita turut pendapat Imam Hanafi. Kita bersama mazhab Hanafi dalam masalah terah. Boleh ke tak? Boleh. Kerana mazhab yang kepak ni da'atirah oleh ahli sunnah wal jamaah, bukan syiah. Kita pergi haji, tawaf. Kita ambil sembahyang cara Syafi'i tapi pergi tawaf. Kita pakai mazhab Hanafi juga apabila tepuh dengan orang Tino tak batas sembahyang. Kerana untuk nak mudah tawaf. Kerana orang yang banyak berjuta ni kalau dah turut Syafi'i gak tepuh pagi ambil sembahyang, tepuh lagi sembahyang, tak tawaf lagu tu. Dah kita jadi Hanafi. Kita beli barang pergi di Big C, ada tu kendem, ada Pepsi, ada kafe Berdi apa, kita pun duit 15 kok jatuh dem. Turut Syafi'i tak boleh, tak sah, kena akad jual beli. Tapi kita guna turut mazhab Hanafi boleh. Bukan tak ada orang kata jual beli aku jual dengan tu. Mimi khair. Kita turut mazhab Hanafi. Kita beli motor, kita buat finance dengan sahakon Islam, sahakon beli dan kita serai dengan sahakon tu, itu adalah mazhab Maliki. Kita potong seluar, bayar kerai dulu, nak raya ni, potong baju tu, harga 1,000, kita duit tak ada dulu, whisky 500. Tu Syafi'i tak boleh. Itu adalah mazhab itu adalah mazhab Hambali. Makna kata kita ni tu cepat tuan ni kita nak lari, nak pergi satu mazhab tak boleh. Tu cepat panha masalah yang timbul banyak learning ni, kebanyakannya mazhab pendapat mazhab lain tu boleh diambil boleh dipakai, tidak salah dalam Islam. Itu. Tetapi kita kena ingat mazhab ni kita ambil, tapi kita benar-benar nak cari kebenaran, nak cari pendapat yang sahih. Kita boleh panggil talfiq, ambil di antara pendapat mazhab-mazhab mari pakai. Tapi jangan dapat ped huamo. Ambil mazhab nak mudah, tu hawa nafsu kita. Tu tak boleh. Tapi kalau nak cari kebenaran, nak cari benda hak sahih, hak betul sekali, kalau walaupun kita ada mazhab Syafi'i, tapi bab ni kita berasa pendapat mazhab lain lebih kuat, maka boleh kita beramal dengan mazhab lain pada masa tu. Tapi kalau ingat kalau kita nak ambil mazhab, pilih-pilih mazhab dan kita mari amal dengan turut hawa nafsu kita, maka kata Imam Az-Zawa'i, man akhadha nawadir al-ulama kharaja 'anil Islam. Siapa yang mengambil pandangan pelik-pelik, hak tak suka hak pelik-pelik pada orang kita yang amal, maka dia keluar daripada Islam. Akhir ini yang pentingnya kita kena belajar, dan kita janganlah kita tu berasa ta'assub, berasa kata hak kita ni lebih padahal kita sendiri tak tahu. Di antaranya yang apa hak ceraknya iaitu masalah baca kunut subuh. Kunut subuh ada khilaf dalam mazhab, tapi kita ada bahaya kata orang tak baca kunut subuh ni puak-puak Wahabi, puak-puak bukan mazhab, puak tak mazhab. Padahal orang-orang Kabul, sejak Pakistan,พวก Pathan นี่เขาไม่อ่านตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่เราไม่รู้
Orang buat kabur sejak kalau dia mau lagi maya sejak India tu. Buat dia tak baca kunut, jak bila lagi. ก่อนที่คุณจะเกิดอีกเขาไม่อ่านกูนูตแต่kita duk kata orang tak baca kunut ni puak Wahabi. Ini kerana apa? Kerana kita tak mengaji, jahil. Duk pakai kata orang tak suka kita tu. Dia mati. Itu adalah apa panggil ความสุขตรง Oleh itu kita ni janganlah jadi sebagai orang kaum Yahudi dan Nasrani yang mana mereka itu menjadikan ulama mereka tok guru mereka sebagai Tuhan. Akhir ini ada istilah ataupun watakan kata kalau Nabi pergi ke kanan kita pergi kiri, tok guru pergi kiri kita nak pergi ke mana? Ada setengah baba kata kita nak pergi ke kiri nak turut tok guru. Rata ถามว่า apa boleh tok guru pergi ke kiri? Nabiก็กิกกันเนี่ยkita nak ตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมนบีไปทางขวาเราต้องไปทางซ้ายทำไมtok guruไปทางซ้าย tanya tok guru dulu apa boleh pergi ke kiri Nabi pergi kanan yo ke kiri bukan turut semata-mata apa boleh tok guru pergi ke kiri สวนทางกับ Nabi kalau tok guru ada alasan kata setengah-setengah bab setengah masalah tu khusus pada Nabi bukan hadis tu khusus pada Nabi. Okey, jadi kita boleh pergi ke kiri. Setinya Nabi bini lebih daripada 4 orang. Dan kita tak boleh, tu hak Nabi. Kita nak pergi kiri pun boleh. Kerana hak tu khas pada Nabi. Tapi kalau tok guru tu tahu kata Nabi pergi ke kanan, dia tahu kata dia ni bercarah dengan Nabi, maka kita tak boleh turut tok guru tu. Orang panggil itu adalah taklid buta. Taklid buta dan kita mempertuhankan, kita menganggapkan tok guru itu adalah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa li'udzubillahi min zalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبي حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة